Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung kitab kita ni, kitab Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Jilid kelima kita ni bincang bab muamalah, jual beli. Sekarang ni masuk bab riba dah, riba. Hari ni kita nak bincang bab riba. Berapa definisi yang perlu dijelaskan mengenai jual beli yang diharamkan? Pertama, riba, yang unsur penambahan nilai. Riba-riba ni masuk unsur tambah nilai dah. Lihat tawdihul ahkam min bughul maram dan i'lam waqi'in. Secara bahasa, riba bererti tambahan. Sedangkan menurut istilah syariat, riba adalah menambahkan sesuatu yang khusus. Hukum riba. Praktik riba diharamkan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Jenis-jenis riba. Riba dibahagikan menjadi 3 bahagian. Pertama, riba fadl, iaitu jual beli barang yang sejenis dengan melebihkan nilai dari salah satunya. Riba fadl ni melebihkan nilai dari salah satu bahagian tu dah. Tukar bahagian, lebih nilai. Yang keduanya, riba nasiah. Nasiah. Menjual barang sejenis dengan jenisnya sendiri. Jenis dengan jenisnya sendiri atau jenis lain dengan melebihkan takaran atau timbangan, dan disyaratkan penundaan penerimaan dan pembayaran barang. Jadi hak ni jenis dia sendiri tapi kata lain berah sama berah ke apa lain Okey, yang tiga dah, riba qard. Lepas ni kita hurai lagi lah. Riba qard, jadi memberikan pinjaman sesuatu yang sah dipinjam sambil mensyaratkan bunga kepadanya sebagai imbalan peminjaman, misalnya rumah atau kenderaan. Maksudnya bunga lah, bayar bunga dah. Pinjam bayar bunga, tu dikira riba. Sementara itu Ibn Qayyim membahagikan riba kepada riba khafi dan riba jali. Ini jenis pembahagian lain pula lah. Pertama, riba khafi. Hukumnya haram kerana merupakan perantara kepada riba jali. Riba terang lah. Khafi ni tersembunyi lah. Dengan demikian, pengharamannya termasuk dalam kategori mengharamkan hal-hal yang menghantarkan pada tujuan. Tahrim al-wasail ila maqasid. Jadi dia haram tu kerana dia boleh mencapai kepada benda yang membawa kepada yang pasti haram dah. Jadi dia akan bawa kepada benda haram, dia pun jadi perantara, dikira haram juga dah. Riba khafi adalah riba fadl. Riba hak melebihkan nilai salah satunya lah. Kerana apabila 1 dirham dijual dengan 2 dirham, maka dengan jual beli ini akan menghasilkan keuntungan bertempoh yang meningkat sedikit demi sedikit. Main pitih main pitih duit Inilah ilat riba nasiah. Di antara kebijaksanaannya, hikmah Allah adalah menutup perantara ini dari mereka. Kebijaksanaan yang masuk akal Jadi mudah berlaku ni forex juga, mudah berlaku riba riba fadl Yang seterusnya, riba jali, riba hak terai lah adalah riba nasiah. Itu riba dilakukan oleh orang di masa jahiliah. Pada umumnya riba ini hanya dilakukan oleh orang yang memerlukannya. Seorang menggandakan wang kepada orang yang memerlukan tanpa manfaat yang boleh diperolehi hingga wang hutang membebaninya. Pengharam riba ini merupakan rahmat Allah Ta'ala kepada makhluknya. Sistem dunia ni banyak konsep riba. Apabila orang kapitalis, orang ada pitih, dia beri kaum miskin. Orang miskin tu sebenarnya terdesak. Bukan buat nego ke apa, nak makan law je tiba-tiba berhutang, tak boleh nak kembali ke duit lah. Tapi kalau kongsi nego tak apalah, dia memang niat nak kongsi nego dah. Jadi kalau tu lebih pun berkongsi keuntungan, itu dah masalah ni. Beri kepada orang yang memerlukan. Itu panggil riba jali tu kata lah. Riba kata bunga lah, riba perbunga ni. Tak apalah, kita bincang dah. Tapi riba bunga ni panggil riba qardun. Riba nasiah ni riba tukar bahagian lah, jenis yang sama dah. Berah dengan berah, tapi hak ni hak murah, ni hak mahal dah. Sama-sama berah tapi hak mahal murah tu jadi kira lain. Jadi benda tak boleh juga dikira haram, riba dah. Okey, lepas tu yang kedua, gharar, unsur penipuan. Yang detail lebih dah. Itu sikit ada. Lepas tu unsur hak haram lagi nya selain daripada riba. Sikit kata riba. Sikit ada. Ingat kurang lagi dah. Tak apalah, penting tu dah riba lah. Contoh riba, kalau nak mengaji lagi, tengok bab riba lepas ni tak? Tahu ada tergi lepas sikit lagi. Ada lagi so? Ada lagi. Ada lagi lepas ni Jauh lagi
Ia peringkat asas dulu. Penerangan umum lah. Hak detailnya lepas ni lah. Ya gharar, unsur penipuan dah. Penipuan. Lihat fiqh Islami Adillah tu lah. Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui akibatnya dari sisi ada dan tidak adanya. Tak jelas ni. Bagi tu ada ke tak ada. Benda tak jelas, tipu lah kita kata lah. Yang ketiganya jahalah, unsur ketidakpastian. Iaitu ketidakpastian yang keji atau menyebabkan perselisihan yang sulit dipecahkan. Hujah kedua belah pihak, kalau balah masuk mahkamah, hujah kedua belah pihak yang dikemukakan dalam perselisihan ini sama ditinjau dari ketidakpastiannya. Seperti jika seorang menjual salah satu kambing dalam kawanannya, jadi tak jelas. Kambing dalam banyak-banyak kambing. Ada kambing kurus, ada kambing gemuk, ada kecil, baby, ada besar dah. Jadi aku jual seekor kambing daripada banyak-banyak kambing ni. Benda ni jahat lah. Benda ni pun haram dah, jenis tembok dia dah. Jenis apa kata dulu-dulu kat di fun fair ke apa kata dah. Tembok boleh hadiah. Tu pun tak boleh sebenarnya. Haram dah sebab ni tidak pasti ada. Ataupun ni masuk shilling lepas tu kena nyakut dah. Boleh hak mana-mana dah. Kata dia tak boleh hasil pun ada. Ada tu boleh hak ya tak si pun ada dah. Ini pun panggil ketidakpastian. Ni pun haram dah. Tempat kita pun ada judi dah. Tentu orang lain dah. Kelantan pun kata Selek pun ada judi dah. Hanya habis-habis kurang lah. Habis-habis kurang iaitu main budak tu dah. Main budak tu ni haram. Kalau dia benda yang tidak pasti dah. Dia kena tentu. Hak ni. Betul reda meredai. Jelas bagi dia. Bukan bagi tak pasti. Boleh tak boleh. Kalau tangkap tu. Tak kena hak yang nak. Kena hak lain. Boleh hak tu. Maksudnya tidak ada unsur reda meredai lah. Benda yang tidak jelas. Jahalah dah. Haram dan gitu dah. Yang keempatnya darar. Unsur bahaya dah. Iaitu bila penyerahan barang yang dijual hanya mungkin dengan memasukkan darar, benda-benda bahaya kepada penjual dari hartanya dan tidak hanya pada sesuatu yang dijual. Misalnya seorang menjual sebuah tiang tertentu yang menyangga atap bangunan atau menjual sehasta kain dari baju di mana sulit membahagikannya. Bila jual beli ini tetap dilaksanakan, maka mau tidak mau akan merosakkan barang di sekitar tiang dan merosakkan baju. Jual beli ni bagai yang tak lesar kita kata. Jadi bahaya, jadi tak lesar dah. Kain tak cukup kata nak pakai ni dah. Tiang tu nak sangga rumah pun tak cukup dah. Tahu dah dah. Dia tipu lah. Ada masa usaha tipu lah. Jadi seolah ni jual juga benda ya. Macam nak khianat pada pembeli lah. Benda ni pun dia panggil ada unsur bahaya lah. Jual kereta tak boleh punuh tayak, punuh gapo keberi kau dah. Jual juga dah. Baik tak beli kereta apa kerah nak sini pula kan tak boleh beri. Gitulah jual beli darar tak boleh. Yang kelima maisir, unsur perjudian. Rujuk tafsir Manar Al-Kulliyat karya Abul Baqa Al-Khafa. Maisir adalah judi. Kata maisir berasal dari kata yusrun yang berarti mudah kerana seorang memperolehi wang tanpa susah payah. Atau berasal dari kata yasar yang berarti kaya kerana perjudian dimaksudkan untuk mendapatkan untung kekayaan. Atau berasal dari kata yasar berarti pembahagian. Ada yang berpendapat bahawa setiap hal yang mengandung unsur taruhan termasuk perjudian. Judi berlaku lah, main bola apa. Kat lega pitih. 10 sore ke 10 sore ke. Lepas tu hadiah beri kepada hak benih saja daripada duit lega ramai-ramai. Tu panggil judi dah. Walaupun main bola, main jorang kata main memancing, semua tu kira judi dah. Haram lah. Rasanya nasi dah. Main nasi juga dah. Main bola kita kata ada usaha dah. Berlatih ke apa, tetap nasi lagi dah. Tetap nasi lagi dah. Jadi benda tu dikira judi. Terkira lah kalau supermarket pun. Kadang-kadang orang beli, dia buat syarat dah. Beli banyak ni. Beli hadiah ke. Beli bagai ke ni milu. Banyak mana 10 kali milu. Beli hadiah. Beli cabutan bertuah ni. Kalau nak dapat cabutan tu beli lebih daripada keperluan asasi dia. Jadi macam judi juga dah. Tapi kalau dia beli tu bagai hak dia perlu sama-sama, cuma daripada beli kedai lain, beli kedai ni. Takut betul boleh salah ke boleh cabut yang bertuah dah. Kalau bagi keperluan asasinya tidak melebihi daripada keperluan asasinya, dia beli tu cukup-cukup bagi biasalah, cuma beli sekedar tu, tak beli kedai lain lah. Tu boleh lah kita kata dia benarkan. Tapi kalau semata-mata nak beli hadiah, dia jadi macam judi juga. Jadi benda-benda gitu kita kena elak dah. Ada unsur pertaruhan. Berapa praktik jual beli yang diharamkan? Pengharaman ini kadang-kadang disebabkan oleh adanya unsur penipuan.
Ketidakpastian, riba, bahaya dan lain sebagainya. Contohnya main pitih lah dah. Ataupun dia sebut sahih, tapi sahih tetap keuntungan. Mana ada sahih tetap untung sahih ni? Dia tak boleh cakap untung rugi ni dah. Dia tak boleh royak. Lepas boleh 100. Tak boleh bayar 100. Anda main pitih tu bukan sahih tu. Sahih ni dia main unsur nego dah. Kursi untung rugi dah. Kalau tak main boleh pitih sama tu, dia tipu tu. Dia main pitih ni. Orang peringkat awal boleh. Orang lama-lama kak. Orang lewat kak. Saja gitu lah. Pitih tak cukup nak bagi ni. Buat lagi pitih lah. Ni ada unsur penipuan. Ketidakpastian. Bagi ni biar jelas lah. Untuk rugi ni ada penyata yang jelas. Kalau mari tak jelas kak. Jengkoi situ je tak. Rugi gitu lah tak. Dia kena pengaruh saya cakap. Bukan sekadar sebut saya untuk rugi tak main pitih main pitih. Ni ada pula main ni baru dah masuk ni kepada ustazah pada dah. Pakai produk pada dah. Main pitih labu siapa 35,000 ke apa dah. Lepas tu janji untung. Mana boleh janji untung? Nego ke apa pun dah. Perniagaan ni ada risiko, ada untung, ada rugi dah. Kalau janji untung lepas melabur 35,000 tak nama jadi 1 juta. Dah tu belawak dah. Itu unsur-unsur penipuan, jahalah, ketidakpastian, gharar, penipu. Dan ada unsur riba dah. Riba juga ada unsur situ. Sebab riba ni apabila dia jamin boleh berapa, 100 boleh ke, 1,000 boleh ke. Dengan modal 35,000 contohnya, kena boleh 1,000 boleh kata. Dia ada jaminan betul gitu, panggil riba juga. Pasal macam fix keuntungan tu, panggil riba. Yang tak boleh main tukar gitu, dia kena ada jual beli. Jual beli ni ada rugi, mana boleh jamin sama tiap-tiap tahun ni. Dia ada persentage naik, dia ada persentage keuntungan turun ni. Dia tengok tahun lah, tengok laku tak laku bahagia. Tu baru nego lah. Kalau main keuntungan sama, melabur 35,000. Dah. Lepas tu 1,000 setiap bulan. Lebih dengan 35,000 bulan, betul lah. Berapa tahun lepas tu berapa janji tu 1,000 sebulan tu benda tu boleh, mana boleh janji gitu dah. Tu telah ada unsur riba dah. Jadi unsur bahaya dan lain-lain sebagainya semua tu kena benda yang haram dah, benda yang haram. Berikut ini berapa contohnya benda-benda nego haram ni. Contoh pertama, jual beli yang diharamkan kerana mengandungi unsur gharar, unsur penipuan dan jahalah, ketidakpastian. Definisi mengenai penipuan dan ketidakpastian dalam jual beli sudah dikemukakan di atas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandungi unsur penipuan dan jual beli dengan cara lempar kerikil. Baik al-khasah. Hadirat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Orang jahiliah dulu pun ada dah. Macam fanfare kita ni nak peko kat boleh hadiah ke ni nak kena kat boleh bayar besar dah. Dan man ada. Jadi benda tu ya nasi. Kena tak kena tu nasi. Bukan atas redha meredai, atas nasi ni. Main atas nasi saja ada unsur gharar, ada unsur penipuan. Tak boleh. Islam tak boleh, haram gitu dah. Jadi ataupun lepas gelung tu. No hak mana dah. Hak kena nasi ni beli contohnya masuk 10 riyal tapi nasi boleh hak ni, boleh hak ni, ada kecil ada besar. Tu semua ni haram, tak boleh. Dia kena tentu dah. Dia tak boleh mai jahalah tak pasti dah. Untuk berjelaskan pengertian gharar penipuan ni tak. Dia kata berikut ini kami kutip penjelasan Al-Khattabi ni. Ia mengatakan, pangkal dari penipuan adalah jika anda tidak mengetahui apa yang terkandung dalam sesuatu. Tak jelas. Kata gharar diambil dari perkataan tawaitu as-sawba ala ghurrah. Aku melipat bajuku satu lipatan. Lipat dia tak nampak lah. Bagi susuk dah. Jadi bagi tu tak jelas. Jadi gapo-gapo nego, kalau kita nego gapo, kita jangan susuk benda yang perlu tahu lah. Benda tu perlu tak apa. Ada perlu hak yang ada masalah lah. Kita contoh nak jual kereta kita nak. Kita royak betul lah masalah engine kereta ni tak. Masalah body kan. Kita lain tipu. Molek belakang ni buat lolok je body nampak gini nak. Sebenarnya comel. Macam-macam kadang-kadang nak suruh beli tu macam-macam susuk. Susuk tu lah tidak ada gharar ni. Lipat baju, lipat susuk dah. Dalam kes jual beli, jika barang diperlukan tidak diketahui secara pasti, belum boleh ditangkap, tak tahu bagi apa, dan belum boleh ditakar nilainya, maka jual beli demikian diindikasikan mengandungi unsur penipuan. Misalnya menjual ikan yang masih berada dalam air. Aku jual lah ikan dalam air ni berapa dah? Tak tahu berapa ekor, tahu dah.
Buruh yang masih terlepas di udara. Ni, kuasa ni mu kena bayar kat aku tu. Gak buruh sini. Permata yang tersimpan di dasar laut tu ambil lagi dah. Ni. Budak yang kabur dari majikannya tu. Jual budak dah. Hamba masuk kita dah lah. Budak tu tak tahu paham mana tu. Jual budak lagi dah. Unta yang berkeliaran. Ya. Unta yang tak tahu siapa dia tu puai punya. Lepas tu duk kelar aku jual unta ni. Pakaian dalam pakaian dalam koper. Dalam gapo. Tak ada dah. Dalam marga, dalam bil ke gapo yang tidak boleh dilihat dah. Bagi tak tahu mana dah. Aku jual dalam apa? Dalam kedan ke gapo dah. Makanan di rumah yang tidak boleh dibuka dah. Tak buka tak boleh tengok lagi dah. Aku jual makanan aku di rumah dah. Anak binatang yang boleh lahir. Jual anak ni. Aku nak jual anak dia perut ibu lembu ni. Mak lembu ni. Buah di pohon yang belum berbuah ni. Pohon tu tak buah lagi dah. Jual dah. Atau hal yang tidak diketahui ada tidaknya dah. Benda-benda hak tak tahu lagi. Maka jual beli semacam ini pun batal, haram dan batal. Tujuan Nabi SAW melarang jual beli semacam ini tidak lain untuk membentengi harta benda dari tindakan menyia-nyiakan sekaligus memutuskan simpul permusuhan dan perselisihan yang mungkin terjadi di kalangan manusia kerana jual beli semacam ini. Jadi istilahnya ajar benda yang kita kata untuk mengelakkan jadi pecah belah masyarakat dah. Gitu dah. Dia benda agama ajar ni molek dah. Saya pun ada tertengok dah Facebook ke apa orang etis ni. Dia pertikaikan apa Islam gini pertikaikan nganyi lah tuntut aurat lah macam-macam pokok sesak ni. Tapi sebenarnya nikah kahwin je lah. Kalau tak ikut agama lah. Dia agama Islam asal-asalnya agama tak betul ni. Nikah siapa dia tak? Syarat dia macam-macam. Dia jadi kat ngau kursi lah ada beradik ngomong kau kapur gomo dah. Dia lewat lah dah. Macam-macam akan berlaku apabila kalau betul-betul dia tidak ada panduan sikit abu. Bahkan agama hak betul, agama yang dibawa oleh Nabi ni asalnya dia mempengaruhi walaupun agama tak betul ke dia ni. Walaupun agama tu agama syirik, Buddha, Hindu ke apa pun ada pengaruhnya. Oleh sebab itu seluruh dunia guna hari Ahad sampai 7 hari dia. Sebenarnya tu ada unsur agama. 7 hari tu ada unsur agama. Ada unsur Nabi, ajaran Nabi dulu sampai ke anak cucu, sampai seluruh dunia guna 7 hari dah. Semua unsur-unsur ni sebenarnya ada pengaruh. Memang ada pengaruh lah dah. Ada pengaruh agama dah. Jadi kalau kita tak ikut agama, dia jadi kacau bila dah. Kadang-kadang benda tu dia sebenarnya ada fitrah. Kita tengok benda hak agama ajar ni sebenarnya sesuai dengan jiwa kita. Sesuai. Kalau kita mikir molek lah. Kalau mikir sekerak memang tak sesuai dah. Macam riba, macam gapo ni tak. Kalau agama larang tu bendanya betul-betul untuk elok pergaduhan, permusuhan di kalangan manusia dah. Kalau agama tak larang jadi payah. Ada setengah dengar, ada setengah tak dengar. Payah lah dah. Apalah habis kata. Pintu penipuan ni banyak sekali dah. Yang menjadi patokan adalah segala sesuatu yang mengandungi unsur ketidaktentuan. Dan penipuan pada barang yang diperut jual belikan. Yang pentingnya ada unsur nipu dah. Benda tak jelas nipu. Benda tu boleh jadi haram. Ma'ala sunnah al-Hamish sunnah Abu Daud. Sebab itu kita kalau terlibat dengan nego kau, tak kira nego siapa Shopee ke apa pun, dia kena cubalah detailkan maklumat produk kita. Guna gambar yang lebih jelas terang dah. Tunjuk cara lebih jelas dan terang. Lagi banyak gambar yang jelas terang. Kuranglah unsur penipuan dah. Lebih berkat perniagaan kita dah. Lebih mudah. Kaya kita kata. Mungkin kaya. Maksudnya berkat lah. Kehidupan kita akan jadi berkat dah. Oleh sebab itu nego pun kita kena cuba mengurangkan unsur-unsur ketidaktentuan ni. Kalau jual sofa, jangan jual sofa tunjuk gambar comel je lah. Ukuran tu tunjuk dah. Ukuran tu tunjuk kan. Jual-jual tengoknya. Sofa ni untuk budak umur 2 tahun, 3 tahun kecil. Lepas hari tua duduk kan. Kena kecil main. Ada dah orang beli gitu. Benda-benda unsur ni. Kalau tak jelas, dia boleh jadi. Itulah tak molek dah. Gharar. Sementara tu Imam Nawawi menambahkan lagi. Adapun larangan mengenai jual beli gharar yang ada unsur penipuan ni adalah salah satu prinsip yang agung dalam prinsip-prinsip jual beli. Banyak masalah yang masuk dalam kategori jual beli yang mengandungi unsur penipuan ini. Misalnya jual beli budak yang kabur dari majikannya. Dah, budak hamba lah. Hamba ni tak tahu apa mana tu jual. Aku
Kejual lah kamu, cakap cari budak hamba ni, kejual kamu dia kata dah. Ni pun haram, tak jelah. Nak cari mana dah. Barang tidak ada, barang tak ada lagi dah, jual dah. Dia tidak ketahui secara pasti. Cari lepas ni nak jual kereta, maka cari lepas ni lah. Membayar dulu. Jual dah ni, akad jual beli. Jadi tak boleh gitu dah. Benda yang tidak boleh diserah terimakan. Benda tak ada, tak boleh diserah terima dah. Barang yang tidak dimiliki sepenuhnya oleh penjual. Jual dah barang ni dia tak cari lagi, bukan milik dia dah. Menjual ikan dalam air mengalir, menjual susu dalam ambing, kelenjar susu menatai dah. Menjual janin binatang yang masuk dalam perut natai, ibu natai tu lah dah, mak natai dah. Menjual tumpukan makanan yang tidak diketahui kadarnya. Ambillah setara ni dah. Berkurang ada. Harga 10 kilo tadi tak. Padahal tak tahu berapa kilo dah. Untuk ukur. Menjual baju dalam tumpukan baju. Ambillah baju mana-mana dah. Gitu, style gitu dah. Kalau yang ambil tu lepas tu baru bayar tak apalah. Ni ambil dulu. Ambil. Pakai ambil. Bayar salah satu dah. Benda tak jelas. Menjual kambing dalam kawanannya. Ambillah seekor. Seekornya berapa? Tak boleh gitu dah. Kita kena ambil dulu tentu hak ni nak beli. Pasal ada kambing keruh, kambing tak jelas dah. Dan sebagainya dah. Semua jual beli ini batal, tidak sah kerana mengandungi unsur penipuan yang tidak diperlukan. Namun terkadang berapa penipuan mengandungi unsur jual beli jika dituntut oleh keperluan. Misalnya ketidaktahuan mengenai pondasi rumah. Tiang rumah ke apa ni. Atau menjual kambing yang sedang bunting. Dan pada ambingnya terdapat susu. Dalam hal ini jual belinya tetap sah. Kerana pondasi mengikut lahiriah dari rumah ni. Jual rumah tu automatik lah. Sekali nanti tiang ke apa dah. Lagi pula keperluan menuntut ke arah itu. Ataupun dia pilih dah. Kambing ni nampak ni ada susu dah. Jual mahal sikit. Tak apa lah bagi nampak dah. Dah. Walaupun kemungkinan gemuk saja tak mengandung ke ataupun tak ada susu macam-macam dah. Lagi pula keperluan menuntut ke arah itu. Misalnya pondasi rumah tidak mungkin dilihat ni. Tiang rumah, tapak rumah kau tak boleh lihat dah. Demikian juga untuk kambing yang hamil dan mengenai susunya betul ke hidup ke baby dalam mok kambing tu dah. Nak tahu dah. Susu dia nampak pun ada susu. Padahal tak ada susu. Tahu dah. Jadi benda tak jelas. Setelah tu tak apa lagi. Pasalnya nampak zahir pada dah. Adapun praktik jual beli dengan model mula masah. Munabazah. Habalah. Jual beli dengan sistem lempar kerikil. Baik al-hasah ni. Lepas tu asbul fahal. Dan berbagai jual beli yang telah dinas termasuk dalam larangan baik al-gharar. Jual beli penipu lah. Akan tapi semuanya telah disebutkan satu persatu dan dilarang kerana termasuk jual beli yang telah masyhur di masa jahiliyah. Benda ni dalam jahiliyah ni ada. Wallahu alam, demikian secara ringkasnya rujuk syarah Sahih Muslim. Berikut ini contoh-contoh jual beli yang diharamkan kerana mengandungi unsur gharar dan jahalah ketidaktentuan. Pertama, jual beli munabazah. Sebut sana. Munabazah dah. Mula masah ke apa ya keterai dah. Pertama iaitu jual beli munabazah, iaitu jika dua orang saling menempar bajunya masing-masing tanpa berfikir panjang. Dan saling mengatakan baju ini jual dengan baju ini pakai peko gitu dah. Bentuk cara lainnya munabazah ni style tukar, style peko-peko gitu dah. Bentuk cara lainnya penjual berkata pada pembeli baju, pembeli dah, baju mana pun yang aku lempar kepadamu harganya 30 dinar. Ni aku ikut dari peko ni. Nasibmu lah. Boleh baju maulid, tak boleh baju maulid pun 30 dinar, 30 riyal kata dak bagi-baginya. Jadi orang pun duk tunggu situ pakat berebut lah. Tiba-tiba boleh baju maulid ada, boleh baju mahal ada dak, baju comel ada dak. Hak ni lah je sampai 200,000 pun ada hak boleh harga 2 riyal pun ada dak salah. Terboleh hak tu dah. Jual semua harga 30 riyal. Jadi benda ni jelas ni. Dia tidak tengok maulid, tengok maulid, faham maulid dak. Sekalipun harga-harga tempat itu berbeza-beza. Demikian juga sebaliknya. Misalnya pembeli berkata pada penjual, baju mana pun yang engkau lemparkan padaku, maka harganya demikian dah. Pembeli kata penjual, gitu juga. Main nasi lah. Main nasi ni tak asyik. Islam tak asyik main nasi dah. Setengah kita ni style ojuh lah. Ojuh kalau terpaksa tak apa dah. Style tu kayak apa? Budak kecil, budak-budak ni kata
Saya suka makan susu ke apa setagi tu dah. Waktu pun main nasi. Bagi-bagi tak molek belakang tu walaupun kata siapa hari pun jadi bagi tak molek. Nak ajar main nasi. Main nasi ni bagi tak berkat dah. Bagi Islam ni mesti azam, tahun, pilih. Ada semangat, ada ketentuan, ada pilihan. Bukan main nasi gitu dah. Ada sebab kita beli hak ni, sebab apa kita beli hak ni, baju ni. Kita perhatikan gini-gini. Bukankan nasi dah. Okey, jual beli style lepan-lepan ni semacam ini tidak diperbolehkan kerana terdapat larangan dalam hadis yang sahih. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW melarang jual beli munabazah, peku-peku ni nasi ni. Iaitu seorang melemparkan bajunya untuk jual kepada orang lain sebelum ia membolak-balikkan, sebelum tengok molek-molek dah. Dia kira setuh, kira lepar pakai jadi dah. Atau melihatnya untuk dia tengok molek dah. Juga beliau melarang jual beli mulamasah. Setuh pakai jadi dah. Pada masa adalah menyentuh atau meraba baju tanpa melihatnya. Style setuh saja, tak tengok molek. Hadis Bukhari, lafaz darinya Muslim dan selain keduanya. Okey, yang kedua ni haramnya jual beli malam masa setuh ni. Iaitu seorang menyentuh atau meraba baju dan tidak membentangkannya dah. Style setuh-setuh. Waktu baju ada lipatan ke apa tak molek belakang tu, sebenarnya kalau nak jual dia kena buka molek dah. Boleh tengok dah. Yang penting boleh puas hati lah. Style tengok tak boleh buka. Tengok gini ya, ambil saja. Style itu tak berapa berkat, dia boleh jadi style setuh saja dah. Terutama kalau tak nampak lagi lah, tak boleh nak. Serta apa yang ada di baju itu tidaklah jelas dah. Atau yang menjualnya pada waktu malam dah. Dan apa yang ada di baju itu tidak diketahui. Jadi jual beli yang tak jelas lah, yang penting dah. Malam ke tak nampak. Warna apa baju ni tahu tak? Pakai tengah-tengah malam. Pasal malam juga ada lapu tak nampak. Dah. Kita jual murah, ambil. Nasi boleh hak molek tak molek ni. Kita gelak lah ni. Itu tak boleh lah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW melarang kami dari jual beli dan dua busana. Apa dua busana? Okey, beliau melarang kami melakukan praktik mulamasah dan munabazah dalam jual beli. Mulamasah ni satu, munabazah ni peku-peku, main peku dah. Mulamasah adalah seorang menyentuh baju orang lain dengan tangannya pada malam hari maupun siang hari tanpa membolak-balikkannya, tanpa tengok molek dah. Perhati molek. Kecuali dengan sentuhan itu saja dah. Boleh tengok sikit-sikit ataupun sentuh saja. Sedangkan mulabazah adalah ketika seorang melempar bajunya kepada orang lain, sementara orang tersebut melempar bajunya kepada yang pertama. Dan begitulah jual beli kedua-duanya tanpa meneliti terlebih dahulu maupun adanya suka sama suka dengan betul dah. Dah tentu suka sama suka nasi, main buah nasi ni tak boleh. Hadis Bukhari, Muslim ni. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Nuhiya an libasataini an yajtabiyar rajulu fi thawbil wahid thumma yarfa'uhu 'ala mankibih wa an bay'ataini al-limas wan nibas. Telah jarang dua busana, dua pakaian. Seorang lelaki duduk memeluk lutut dengan punggung kakinya diikat satu pakaian, kemudian mengangkatnya di atas pundaknya. Ni pakaian gini boleh nampak kemaluan ke apa cara pakai ni. Dan dua jual beli. Dua jual beli ni jual beli dengan cara sentuh mulamasah dan cara lempar munabazah. Rujuk hadis Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW melarang mulamasah dan munabazah. Hadis Bukhari dan Muslim juga. Sebagai model jual beli sebelumnya, jual beli seperti ini dilarang sebagaimana tersebut dalam hadis. Ditambah dengan adanya unsur ketidakpastian, jahalah lah, dan gharar, ada unsur tipu dah. Maka kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli itu, baik orang yang beruntung maupun yang rugi, berada dalam ancaman darar dan dalam ancaman bahayalah. Dengan demikian keduanya masuk dalam kategori melakukan perjudian dilarang. Macam judi dah ni. Walaupun jual beli panggil dah, boleh jadi judi ya. Boleh jadi judi kerana unsur tidak jelas. Nasib judi nasib. Begitulah dah. Jadi kita sama banyak lagi ni jual beli yang diharamkan. Saya ada kelah ni. Setakat tu saja dah. InsyaAllah lah kita bicara kali pula. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.